Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi bersama saya, Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noh. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran RBT KSSM tingkatan 3, bab 2 pembangunan produk, 2.1 penghasilan produk dengan subtopik 2.1.1 bahagian kedua. Okey, jom. Dalam video ini, kita akan meneruskan 2.1.1 iaitu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Okey, pada video terdahulu kita dah bincangkan tentang kajian keperluan pelanggan. So hari ini kita akan teruskan dengan project brief. Apa yang dimaksudkan dengan project brief? Okey, project brief adalah perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Dan idea reka bentuk produk daripada pelanggan diterjemah kepada bentuk lakaran atau contengan oleh pereka bentuk. So, kat sini kita boleh nampak project brief ni adalah untuk memberi bayangan apa benda reka bentuk yang kita nak buat. Okey, kalau sebelum ni dalam kajian keperluan pelanggan itu adalah kajian ataupun soal selidik yang dilakukan terhadap pelanggan. So di dalam project brief pula kita ni sebagai pereka bentuk akan berurusan dengan orang yang akan buat projek tu, iaitu pengurus projek. Okey, jom kita tengok apa yang boleh kita buat di dalam project brief. So ada beberapa langkah di dalam proses project brief, iaitu yang pertama, kita lakukan penyelesaian masalah inventif. Okey, kemudian kita laksanakan project brief. Seterusnya, beberapa lakaran idea reka bentuk produk dibuat, dan yang terakhir kita buat lakaran akhir. Okey, so secara dasarnya ini adalah step by step untuk melakukan project brief. Alright, terdapat contoh borang project brief di dalam buku teks RBT tingkatan 3 KSSM. Murid-murid boleh merujuk pada muka surat 44. Okey, ini contoh borang project brief nah. So, perlu diketahui bahawa borang project brief, contoh borang project brief yang ada dalam buku teks tu, dia tidak semestinya tepatlah. Maksudnya tak semestinya kalau kita nak buat project brief kita kena ada perkara-perkara yang ada dalam contoh ni. Tak semestinya. So ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Okey. Baik, jom kita tengok contoh borang project brief. Apa yang ada di dalam borang project brief ini sebagai panduan kita nah. Okey, contohnya kalau kita ambil tajuk projek kita adalah penggilap kasut magic. So kita tengok apa kriteria pertimbangan utama yang kita akan go through secara step by step. Okey, di bahagian fungsi. Okey, apakah kegunaan produk ini? So sebagai catatan, mungkin ini hasil brief dengan pelanggan dan juga pengurus projek nah. Okey, catatan, produk digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Okey, soalan kedua, di manakah produk ini digunakan? Jawapan, produk digunakan di rumah atau di mana-mana saja mengikut keperluan pengguna. Okey, untuk kriteria seterusnya iaitu persembahan. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Alright, produk dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okey, seterusnya, ini kriteria pertimbangan yang seterusnya, tujuan pasaran. Siapakah yang akan menggunakannya? Produk akan digunakan oleh semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC. Yang kedua, siapakah pesaing yang wujud? Okay, kita nak kenal pastilah siapa pesaing kan, sebab benda tu penting sebelum kita nak wujudkan sesuatu reka bentuk. Okay, so dia jawab ada pesaing tetapi reka bentuk produk kurang inovatif. Okay, ketiga, pelanggan. Bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Kita kena pasti sasaran kan, nak pasarkan pada siapa? So, semua pekerja pejabat, guru, murid sekolah dan pengguna lain yang mementingkan kasut yang berkilat dan bersih.
Okey. Kriteria pertimbangan yang seterusnya adalah kuantiti. Berapakah jumlah yang diperlukan? Okey. Untuk fasa pertama 100 unit. Katakanlah kita nak buat 100 unit. Okey, seterusnya style atau gaya. Yang pertama, bagaimanakah reka bentuk produk ini? Produk menggabungkan bentuk geometri, bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang kedua, adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian di pasaran? Okey. Sudah semestinya kerana reka bentuk produk yang unik. Okey, seterusnya kita tengok pula kriteria kualiti. Yang pertama, bagaimanakah kualiti pembuatannya? Okey, pembuatannya berkualiti tinggi. Ini yang pelanggan mahukan daripada reka bentuk. Yang kedua, adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Okey, produk tidak memerlukan ruang menyimpan yang besar. Okey, seterusnya anggaran kos seunit. Berapakah kos untuk menghasilkan seunit produk? Kos menghasilkan seunit produk dianggarkan ringgit Malaysia 35 sahaja. Okey, jangka masa pula, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? So, catatan, pelanggan ingin projek disiapkan dalam tempoh 22 minggu waktu bekerja. Okey, so ini secara roughly-nya adalah sebagai panduan sahaja untuk kita melaksanakan projek brief. Okey, kita teruskan. So, maklumat dari borang projek brief perlu disaring dan boleh ditunjukkan dalam bentuk yang pertama, jadual bermaklumat dan rajah bermaklumat. So, segala maklumat yang diberikan oleh pelanggan kepada kita tadi, kita masukkan dia, kita saringkan dia, okey, dan kita analisiskan dia di dalam jadual bermaklumat. Okey, jom kita tengok. Ini adalah contoh jadual bermaklumat yang kita dah saring dan buat kesimpulan berdasarkan daripada borang projek brief tadi. Okey, kriteria bahagian fungsi, catatan, menggilap kasut kulit dan kasut PVC dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Persembahan pula mahukan pelbagai warna. Okey, tujuan pasaran untuk semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC. Kuantiti, tadi dia kata fasa pertama dia mahukan 100 unit. Style atau gaya, gabungan bentuk geometri, saiz yang kecil, ringan, mudah dibawa ke mana-mana. Kualiti pula dia mahukan kualiti yang tinggi dan tidak memerlukan ruang menyimpan yang besar. Kemudian anggaran kos seunit, kos minimum menghasilkan seunit produk ialah RM35 Malaysia dan jangka masa selama 22 minggu waktu bekerja. Seterusnya kita tengok contoh aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks, buku teks muka surat 46. So tadi kita tengok borang project brief. Sekarang ni aplikasi project brief. Nampak macam sama dah, tapi sebenarnya tak sama. Okey, bila kita perhatikan balik, ada perbezaan di antara borang project brief dengan aplikasi project brief. Okey, jom kita lihat satu persatu apa yang ada dalam aplikasi project brief. Okey, untuk masih menggunakan tajuk yang sama iaitu penggilap kasut magic. So kita tengok tajuk projek, apakah jenis produk atau perkhidmatan, penggilap kasut kulit dan kasut PVC. Apakah kegunaan produk ini digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Di manakah produk ini akan digunakan, di rumah atau di tempat-tempat lain yang sesuai. Okay, B, gambaran keseluruhan projek. Siapakah yang akan menggunakannya? Semua pengguna kasut kulit dan kasut PVC yang mementingkan kasut yang berkilat dan bersih. Kedua, apakah tujuan produk ini dihasilkan? Menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Yang ketiga, adakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Ya, amat diperlukan. Yang keempat, bagaimanakah produk ini digunakan atau dipersembahkan? Dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okey, untuk kriteria C, reka bentuk produk, yang pertama, apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan?
Okey, elemen reka bentuk yang akan digunakan ialah warna, ruang, rupa, tekstur dan bentuk. Prinsip reka bentuk pula digunakan untuk keseimbangan dan kesatuan. Yang kedua, apakah konsep reka bentuk yang ingin diterapkan? Konsep reka bentuk yang ingin diterapkan ialah bentuk mengikut fungsi, form follow function. Okey, ketiga, adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru dibangunkan? Produk yang baru dibangunkan. So kita nak buat produk yang baru dah. Produk baru, bukan yang diinovasikan. Okey, seterusnya D, perancangan dalam pengurusan projek. 1. Pembahagian kumpulan kerja. Ini penting. Okey, yang pertama, pembahagian kumpulan kerja, jadual kerja dan kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas kerja. Okey, begitu juga dengan jadual kerja, kos pengeluaran dan kuantiti penghasilan. Okey, kuantiti penghasilan dah disebut tadi, 100 unit bagi fasa pertama. Fasa seterusnya bergantung kepada permintaan pelanggan. Okey, kalau dia punya kalau dalam pasaran amat memberangsangkan, mungkin ada fasa kedua dengan kuantiti yang lebih tinggi. Okey, untuk analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran, kita buat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, anggaran kos unit dan jangka masa. So, kita perlu buat perbandingan dua produk sedia ada yang dah ada dalam pasaran. Okey, katakan dua-duanya adalah penggilap kasut tetapi dia berbeza dia punya design. Okey, design yang pertama, dia menggunakan kayu dan bulu haiwan, hanya satu fungsi sahaja. Pemegang berus tidak selesa dipegang, memerlukan tenaga yang banyak untuk menggilap. Untuk design yang kedua, menggunakan kayu dan bulu sintetik, hanya satu fungsi sahaja. Pemegang berus lebih selesa dipegang dan memerlukan tenaga yang banyak untuk menggilap. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah produk ini akan mendapat permintaan di pasaran? So, kita jawab sudah pasti kerana produk mempunyai rekaan yang berinovasi dan sesuai dengan fungsinya. So, apabila kita bandingkan kedua-dua produk sedia ada ni, kita boleh kenal pastilah apa penambahan fungsi yang kita boleh terapkan di dalam reka bentuk yang akan kita buat nanti. Okey? Okey, seterusnya lakaran idea. Bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk 2D dan 3D? Okey, lakaran dipersembahkan dalam bentuk lakaran piktorial yang memaparkan bentuk 3D dan isometrik. Lukisan unjuran ortografik memaparkan produk dalam bentuk 2D pada 3 sudut pandangan. Okey, ini dah belajar di dalam silibus RBT tingkatan 1 dah. Okey, seterusnya penghasilan mockup atau model. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mockup atau model. Okey, kita menggunakan kayu, MDF, span tebal, kepingan akrilik hitam, pembaris, gunting, pisau pemotong dan lain-lain lagi yang bersesuaian dengan produk yang akan kita ciptakan nanti. Okey, baiklah. So, rasanya setakat ini sahaja untuk video kali ini. Dengan subtopik 2.1.1. So, bertemu kita pada masa akan datang dengan topik seterusnya, subtopik 2.1.2. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.